Salam hormat, salam keluarga Malaysia. Nama saya Wan Syarina, anda sedang menonton TV1. Nelson Mandela menyebut bahawa pendidikan merupakan senjata yang paling berkuasa di dunia. Ia malah boleh digunakan untuk mengubah dunia itu sendiri. Dan bercakap tentang transformasi pendidikan, ke mana hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia malam ini di Inklusif. Bersama-sama saya Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Razzie Mat Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami. Terima kasih Rina. Ya, baik. Datuk, portfolio Datuk pegang, portfolio yang sangat penting. Ia bagaikan satu kunci utama yang akan menentukan pintu mana yang akan dibuka oleh anak-anak muda Malaysia. Sekurang-kurangnya, paling awal 10 tahun akan datang. Jadi, bercakap tentang transformasi pendidikan, sesuatu yang sangat besar. Mungkin boleh kita mulakan terlebih dahulu dengan mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan semarakkan transformasi pendidikan. Apa dia program ini? Terima kasih Rina. Pertama sekali, apabila kita bercakap tentang transformasi pendidikan, untuk tempoh 2,5 tahun yang lalu, walaupun dalam keadaan pandemik yang amat sukar, sebenarnya banyak perkara yang kita telah laksanakan, banyak transformasi yang kita telah laksanakan, yang kita sedang laksanakan dan juga yang kita akan laksanakan. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, kita mengambil ruang untuk kita kongsikan dengan seluruh rakyat apakah transformasi yang kita telah, sedang dan akan laksanakan. Ini kerana dalam tempoh yang sukar ini, jika kita lihat secara umumnya adalah berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran tentang waktu COVID, tapi kita tak bercakap tentang transformasi menyeluruh pendidikan. Sedangkan dalam tempoh ini kita di peringkat kementerian telah adakan banyak pelbagai perkara, pelbagai transformasi, bukan sahaja dalam konteks pentaksiran sebagai contoh, dalam konteks pendekatan pembelajaran. Kita laksanakan transformasi dalam usaha kita untuk meningkatkan kecekapan kementerian. Kita tingkatkan pendekatan kita tentang pengambilan guru. Jadi banyak perkara-perkara yang kita laksanakan dalam tempoh 2,5 tahun ini, yang sekarang ini kita nak kongsikan supaya rakyat secara umumnya dapat melihat apakah pendekatan yang kita telah buat, apakah pendekatan yang kita sedang buat dan apakah pendekatan yang kita akan buat. Antara transformasi paling besar yang kita buat, in fact dalam sejarah negara pun, adalah berkaitan dengan pentaksiran, iaitu merupakan antara yang paling besar yang kita laksanakan sejak 2020, 2021 dan juga 2022. Jadi kalau kita lihat semua konteks transformasi ini, apa yang paling penting adalah untuk kita sampaikan pada rakyat dan kita pastikan rakyat secara keseluruhannya, khususnya ibu bapa, dapat memahami ke arah mana yang kita ingin bawa sistem pendidikan kita, khususnya apabila kita bercakap sebagai contoh bila kita masukkan peperiksaan. Jadi ramai yang tanya ke mana kita nak bawa. Jadi sebab itu kita turun ke bawah untuk menyampaikan, untuk menunjukkan pada rakyat, dan banyak bersama semarakkan transformasi pendidikan ini, banyak program yang kita laksanakan dan kita banyak turun ke bawah sampai bertemu dengan pelbagai peringkat masyarakat, jelaskan tentang transformasi kita. Saya kira ini juga antara platformnya, Datuk. Dan kalau kita ingin faham, kerana maaf Datuk, duduk di kerusi ini bertahun-tahun, melihat dan berdepan dengan tokoh-tokoh pemimpin pendidikan, menteri-menteri pendidikan yang bersilih ganti, yang semuanya bercakap tentang transformasi pendidikan. Jadi apa yang berbeza dengan transformasi yang ini dan bagaimana Datuk beraspirasi untuk menjayakannya, menjadikan ia sesuatu yang sukses, satu kejayaan? Apa yang kita bercakap, bila kita bercakap tentang transformasi, kita hanya tidak boleh bercakap di sini. Saya sebagai menteri tak boleh bercakap kita nak transformkan pendidikan kita tanpa betul-betul turun ke akar di bawah sana, memahamkan semua lapisan masyarakat dan melihat transformasi ini secara menyeluruh. Dia kadang-kadang kita tengok secara piecemeal, tengok sikit. Tapi bila kita bercakap tentang transformasi, apa yang paling penting, the whole system, keseluruhan sistem itu perlu bergerak bersama. Sebab itu kalau kita nak transform sistem pendidikan kita, bukan sahaja kami di kementerian bercerita apa yang nak dibuat, kita perlu pastikan di peringkat negeri, JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, bersama-sama memahami apakah aspirasi yang hendak dilaksanakan di peringkat daerah. Pejabat pendidikan daerah dapat memahaminya, di peringkat sekolah, pengetua dan guru besar dapat memahaminya, guru-guru dapat memahaminya, murid dapat faham, ibu bapa dapat faham, dan keseluruhan sistem dapat nampak bahawa kita sedang bergerak ke arah yang jauh lebih baik. Apa yang paling penting adalah untuk mendapat kepercayaan semua pihak. Kita boleh buat macam-macam, kita boleh buat, tapi kita laksanakan sesuatu yang kita rasa yang terbaik dengan
memastikan supaya semua pihak bekerjasama, maka apa yang kita rancang itu akan dapat kita laksanakan. Kalau tidak, jadi macam bercakap dan tengok kat bawah tak berubah. Kat atas cakap macam gini, pelaksanaan kat bawah tak berubah. Sebab itu dalam konteks ini kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah. In fact, buat pertama kali sebagai contoh ya, dalam konteks transformasi ini, kita panggil semua PPD seluruh negara for the first time. PPD seluruh negara kita jelaskan bahawa PPD sebagai contoh keluar daripada kepompong yang selama ini dilihat sebagai terlalu elit, terlalu eksklusif sebagai contoh. Kadang-kadang kita turun ke bawah, kita tahu cikgu kata ini PPD datang ke sekolah nak cari salah kami dan sebagainya. Jadi ini persepsi. Jadi kita mahu supaya persepsi ini dibuang ke tepi dan PPD dilihat sebagai satu institusi yang relevan dalam konteks pembangunan pendidikan, maka banyak perkara-perkara yang boleh dilaksanakan. Sebab itu kita panggil satu convention, kita jelaskan. Dan sebagai contoh, kita lihat bagaimana jika kita tengok rasa sanksi sebagai contoh. Ya, bagaimana cikgu sekolah dengan PPD dan sebagainya, kadang-kadang dia tak harmoni. Dan dalam konteks ini susah nak buat kerja. Apa yang paling penting, this is aspirasi kita, aspirasi rakyat. Kita ingin lihat pendidikan kita menjadi jauh lebih baik. Semua pihak kena kerjasama. Jadi change management dalam transformasi ini benda paling penting. Untuk memastikan usaha kita buat ini mendapat sokongan, mendapat dokongan, jadi semua boleh bergerak sebagai satu enjin besar. Dalam pendidikan ni ekosistem dia luas. Jadi semua pihak bergerak sebagai satu enjin besar. Kita tahu bahawa pendidikan kita sedang letakkan atas asas yang kukuh. Now we need to push forward. Jadi yang ni yang kita pentingkan. Dan sekali lagi seperti mana saya sebut tadi, transformasi yang kita buat pada hari ini banyak di luar daripada pendekatan biasa. Jadi sebagai contoh ya, peperiksaan itu satu, pengambilan guru sebagai contoh. Pengambilan guru yang kita laksanakan secara one off, yang kita umumkan pada tahun lepas ya. Kita umumkan kita akan ambil 18,702 orang. Dan apa yang kita dapat at the end of it adalah 88% daripada jumlah tersebut. Lebih 16,000 orang guru baru. Dan ini tak pernah berlaku dalam sejarah. Pengambilan guru setiap tahun adalah sekitar 4,000, 5,000 setahun. Tak pernah berlaku pengambilan lebih 16,000 guru dalam satu tahun. Dan kerana apa? Kerana kita tahu bahawa masalah kekurangan guru ini dia berlarutan sekian lama. Dah bertahun-tahun, bukan baru. Dah bertahun-tahun. Tapi cuma pendekatan pengambilan itu bermasalah. Di mana kalau dahulu ni pendekatan kita, kalau Rina katakan graduan IPTA keluar, buat ijazah pendidikan dengan fizik, Rina kena tunggu kosong cikgu fizik di sekolah baru boleh masuk. Sedangkan cikgu orang graduan fizik ni bukan saja fizik dia boleh ajar. Dia nak belajar fizik pun kena faham matematik. So dia boleh mengajar matematik. So kita susun semua jenis graduan ini bidang apa mata pelajaran dia boleh ajar. So maknanya isu yang selama ini kata mismatch antara bekalan dengan keperluan tu kita dapat eliminate. Dan we see that for the first time kita boleh ambil lebih 16,000 orang daripada 18,000. In fact, bila saya umumkan nak ambil 18,000, tak ada orang percaya pun. Ini adakah ini satu sembang nak dapatkan 18,000? But we managed to show that if we transform the system, the way we do things, we can get that. Jadi itu pendekatan kita. We want to change the mindset that we are really doing real good transformation. We want everyone to be with us. We be to be on board. Let's push this forward together. Itu sangat menarik apa yang Datuk sebutkan. Bermakna kementerian sedar apa yang membelenggu dalam sistem dan sebagainya. Masalah antara pentadbir dan guru contohnya. Dan kalau kita bercakap tentang transformasi sistem, mungkin kita perlu pergi juga pada transformasi mindset. Kerana kita berdepan dengan orang-orang yang telah terdidik dengan sistem itu sejak sekian lama. Orang cikgu-cikgu yang hanya nak balik Kelantan sahaja selepas posting contohnya, dan hanya nak mengajar satu mata pelajaran walaupun sistem sudah membolehkan ia pergi lebih jauh. Bagaimana pula dengan ini satu mindset, dan seperti mana Rina sebut, ini perkara paling penting. Mengubah pemikiran, mengubah budaya, mengubah pendekatan. Saya sentiasa sebut bahawa ramai orang kata pendidikan kita ini terkebelakang. Jadi pandangan saya lihat, saya kata kita bukan terkebelakang, tetapi kita stagnan, kita statik, kita tak berubah. Kita takut nak berubah.
Jadi negara-negara lain ni dia dinamik, dia berubah, dia lihat apa perubahan, apa keadaan semasa mereka berubah dengan cepat. Sebab itu banyak negara potong. Kita lepas satu-satu, macam bawa kereta kat highway lah, bawa slow-slow, semua orang akan potong. Kerana kita lambat bergerak. Orang lain dinamik dan berubah. Kerana apa? Seperti mana disebut tadi, pemikiran. Kadang-kadang sukar untuk kita mengubah sesuatu yang telah berjalan untuk sekian lama. Sebab itu saya kata dalam konteks pengambilan guru sebagai contoh, ya, nak ambil 16,000, 18,000 pada waktu itu, orang kata mana nak dapat 18,000. But we managed to do that. Jadi kita tunjukkan bukti bahawa kita boleh buat. Kita boleh transformkan apa yang selama ini kita rasa tak boleh. Jadi banyak perkara-perkara kita buat untuk mengubah pemikiran bahawa kita boleh laksanakannya. Jika kita lihat sebagai contoh juga, saya bagi contoh tadi disebut tentang pertukaran guru. Bila saya masuk ke kementerian, bila kita tahu isu pertukaran guru ni dah lama, bukan isu baru, dah lama, memang dah lama. Jadi perkara pertama saya laksanakan untuk melihat isu ini. Dan jika kita lihat apa yang berlaku adalah saya minta apakah garis panduan yang digunakan untuk pertukaran guru. Okay. Dibawa pada saya garis panduannya yang dikeluarkan pada tahun 1975. Saya lahir 1977. Lebih tua dari saya. Maknanya itu saya kata tadi, sistem itu kekal dengan keadaan yang sama, kita laksanakan benda menggunakan pendekatan yang sama. But we change that. Kita tukar banyak. Kalau dulu pertukaran guru ni, kalau ikut garis panduan saya baca nak kena post dan sebagainya, itu cerita lama. Namun begitu kita buat penambahbaikan, kalau dulu 2 kali setahun, sekarang 4 kali setahun. Dan kalau dulu pertukaran guru ini dia buat berasingan dengan penempatan. Dulu cikgu baru penempatannya lain, orang lain buat, bahagian lain buat, pertukaran guru bahagian lain buat. So bila begini, sampai bila kita tak boleh nak match. Jadi apa yang kita laksanakan, kita transform, kita buat pertukaran dahulu, cikgu lama kita tukar dulu, barulah kita tempatkan cikgu baru. Namun itu kita tengok pada option juga. Jadi ini tujuan kita adalah untuk melahirkan atau menzahirkan kepada semua pihak dalam ekosistem ini bahawa kita sedang berubah. We can do. Benda berpuluh-puluh tahun kita buat, kalau kita ubah, kita dapat lihat hasil yang lebih baik. Satu lagi sebagai contoh, kita turun ke bawah. Kita lihat bahawa guru ramai yang kata kadang-kadang nak masukkan markah. PBD ini kejap masuk sini, kejap masuk sini, kejap masuk sini. Now we said nope. Lepas pendekatan kita, lepas kita hapuskan PT3 dan UPSR, kita ada sistem baru yang kita akan gunakan di mana cikgu masuk markah sekali je. Satu tempat saja. Kerana apa? Kerana kita nak tunjukkan pada cikgu-cikgu bahawa we are really transforming. Let's do this together. Kita boleh buat. Apa masalah yang membelenggu kita selama ini, kita boleh buat. But we have to be together. Jadi, dan kita memerlukan sedikit masa. Sebab itu, apa yang kita nak buat tadi, kita kata, kita nak lihat supaya mindset ini berubah di peringkat kementerian, di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, di peringkat PPD, di peringkat pentadbir sekolah, di peringkat guru dan ibu bapa juga. Sebenarnya kita boleh buat. Kadang-kadang kita sangsi dengan kebolehan kita. We can do this. Kita kena percaya bahawa kita, seluruh rakyat Malaysia, ibu bapa, guru-guru boleh bergerak. Memastikan bahawa pendidikan kita ni setaraf dengan orang lain. Boleh buat. But we have to trust each other. Kita kena sentiasa saling mempercayai dan kita kena sentiasa terbuka untuk melihat bahawa banyak sebenarnya penambahbaikan yang kita boleh buat, tapi kita jangan takut untuk berubah. Yang itu kita sebut tadi, transformasi ini memerlukan satu sokongan semua pihak dan juga memerlukan satu perubahan minda untuk melihat bahawa kita boleh keluar daripada apa yang kita buat dan insya-Allah kita akan melihat hasil yang lebih baik. Apa yang disebut Datuk sememangnya menunjukkan ada cahaya yang kita boleh harapkan menjadi obor yang terang menerangi keseluruhan usaha untuk transformasi pendidikan. Dan kita ada sedikit masa sebelum berakhir dan saya perlu tanyakan ini kerana ia, walaupun ia mungkin keluar sedikit, tapi ia selalu disebut-sebut. Datuk sendiri pun telah banyak kali menjelaskan, tapi kita ingin dengar malam ini inklusif. Ini berkenaan dengan laporan 72% lepasan SPM tidak menyambung pelajaran. Angka ini besar dan menggoncangkan sedikit masyarakat. Mungkin boleh Datuk penjelaskan fakta sebenar tentang isu ini. Ya, terima kasih Rina. Berkaitan dengan hal ini, saya tahu ramai di luar sana terkejut dengan data tersebut. Saya sendiri bila lihat, saya tertanya-tanya daripada mana datang data ini. Daripada situ kita membuat semakan dan kita bincang dengan DOSM. Data ini dikeluarkan oleh Jabatan Statistik DOSM dan kita bincang dengan DOSM apa sebenarnya konteks data ini. So data itu sebenarnya
sebenarnya dibuat oleh DOSM merupakan sebahagian daripada Labour Force Survey atau Force Survey tenaga buruh yang dibuat oleh DOSM pada tahun 2018 melibatkan sekitar 90,000 household atau rumah 90,000 tempat tinggal. Jadi DOSM ni basically dia pergi rumah, kata pergi rumah Rina lah. Ada siapa ayah kan kat rumah. Ayah umur 75 tahun katakan. Jadi tanya, "Pak Cik, anda dulu belajar kat mana?" "Oh, saya dulu mana dan nak belajar sekolah rendah saja." Dia pergi rumah ni umur katakan 65. "Belajar kat mana?" "Oh, saya dulu zaman-zaman saya nak masuk universiti susah. Belajar sampai darjah tingkatan 3 saja." So ini merupakan satu kelompok keseluruhan umur 25 tahun ke atas. Jadi kumpulkan semua daripada survey 90,000 rumah tadi, apakah keadaannya, dan dapatlah kata 72% tak sambung. Dan sambung ni dia ambil kira yang masuk universiti. Kalau meneruskan di peringkat matrik ke tingkatan 6 dia tak kira lagi tu. Jadi sebab itu kita tengok kata ramai tak sambung. So kami di kementerian rasa kita nak kena jelaskan. So we dig up our data. Kita cari data-data yang kita ada, dan data yang kita ada latest yang kita ada 2021 punya SPM cohort masih belum masuk universiti lagi, kita belum ada. Kita ada data murid SPM tahun 2020. Okey. Ke mana mereka pergi? Jadi kita lihat 58.7% mereka ni sambung, sama ada matrik, sama ada asasi, sama ada ke ke tingkatan 6, mereka meneruskan pengajian mereka. Ini 58.7 yang meneruskan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi. Yang bekerja sekitar 20% lebih kurang. Tapi ada 10% yang kita tak dapat maklumat. Yang ini mungkin akan tambah kalau kepada yang sambung belajar dan sebagainya. Namun secara umumnya kita lihat bahawa yang sambung belajar ni ramai. Dari data yang ditunjukkan DOSM tu konteks dia berbeza. Jadi itu sebab saya selalu sebut bahawa jangan quote that data untuk menunjukkan bahawa terlalu ramai tak sambung belajar. Ini memberi kesan kepada cara anak-anak kita melihat isu ini. Kalau dah sampai 72% tak sambung, tak payahlah dia kata. Tapi realitinya tidak begitu. Jadi sebab itu saya dah banyak kali jelaskan. Terima kasih malam ni tanya sekali lagi. Saya rasa ini penting untuk kita lihat bahawa 58.7% yang sambung berdasarkan data, tapi ada kumpulan yang kita tak dapat hubungi mungkin dah turut sambung belajar juga. Namun insya-Allah untuk tahun 2021 kita akan perkemaskan selepas mereka mula meneruskan pengajian mereka. Jadi itu yang paling penting untuk kita faham bahawa konteks data itu berbeza. Baik. Itu sangat penting seperti kata Datuk, dan harapnya apa yang kita bincangkan hari ini memberikan bekal yang berat untuk dibawa balik kepada penonton-penonton kita. Terima kasih kerana bersama-sama kami Industri Inklusif malam ini. Satu lagi ataupun bahagian kedua bercakap tentang transformasi pendidikan bersama-sama saya Munawar. Teruskan menonton Siaran TV1. Jumpa lagi pada lain masa.